Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi menyambung tafsir juzuk ke-28 surah Al-Mujadilah, tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau perhatikan, yakni orang-orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai sahabat? Orang itu bukanlah dari kaum kamu, dari golongan kamu, dan bukan juga dari golongan mereka. Kita dah cerita dah tentang sebab turun ayat ni dalam kuliah yang lepas, yakni tentang mereka setia dengan orang puak Yahudi. Hati perasaan mereka memihak kepada golongan Yahudi. Mereka juga membocorkan rahsia-rahsia orang Islam, rahsia Nabi. Kita hairan dengan golongan. Pada hakikatnya disebut mereka bukanlah dari kalangan ataupun golongan kalian wahai kaum mukminin, dan tidak pula bahagian dari golongan yang mereka menjalin persahabatan dan kesetiaan, iaitu golongan orang Yahudi. Baik, pada zaman Nabi ada golongan orang munafik salat di belakang Nabi, nampak macam orang Islam. Bahkan kalau solat belakang Nabi itu solat di masjid pun begitu. Allah gambarkan kemurkaan kepada golongan ini. Kerana apa? Kerana mereka memberikan kesetiaan kepada orang Yahudi. Di samping mereka duduk dengan Nabi, mereka juga perbuatan yang begini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sebut tentang tafsir Al-Quran ni, dia tidaklah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah diambil daripada Al-Quran ini dengan umumnya lafaz, tidak kerana khususnya sebab. Maksudnya bukan kerana sebab tu je, ia boleh berlaku sampai hari kiamat. So ambil iktibar terhadap golongan munafik ini bukan hanya untuk pada zaman Nabi sahaja, bahkan ia akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau Allah suruh kita berhati-hati ataupun memberikan sikap bagaimana orang munafik memberikan kesetiaan, memberikan rahsia kepada orang Yahudi, maka kita juga kena berhati-hati terhadap mana-mana saja golongan memberi rahsia kepada musuh-musuh Islam. So golongan macam ni kita nak kena berhati-hati. Kita tak tuduh mereka munafik, tapi sifat yang begini telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga kan Allah suruh rasa pelik. Alam tara ilal ladzi, tidakkah kamu lihat mereka ni? Hampa tak tengok ke puak ni? Tak pelik ke? Mengaku orang Islam memberikan kesetiaan kepada puak-puak kufar yang memusuhi umat Islam. Tak pelik ke? Tuan-tuan, resolusi kat negara masing-masing kita mesti bantu orang Islam. Resolusi PBB itu yang angkat tangan untuk menyerang Iraq, antara tangan-tangan itu adalah tangan umat Islam sendiri. Dalam negara masing-masing duk sembang pada rakyat mereka, oh kita kena bantu umat Islam. Di PBB mereka angkat tangan untuk bersetuju dengan serangan tersebut. Depa pergi angkat tangan di sana. Baik, golongan yang macam ni Allah suruh rasa pelik. Bahkan bagi maklumat lagi, tuan-tuan, kalaulah bukan maklumat diberikan oleh negara-negara umat Islam sendiri kepada Amerika
apabila Amerika serang Afghanistan, Taliban tak kalah tuan. Taliban tak kalah. Semasa Amerika nak serang Afghanistan, masa berlaku 11 bulan 9 tu peristiwa tu, yang WTC, kemudian mereka nak serang Afghanistan. Lalu salah seorang bekas jeneral Rusia, dia kata tak payah serang, buang masa, sebab Afghanistan ni kamu akan pergi tembak gunung ganang. Mereka ni jenis gerila, buat serangan lepas tu hilang, tak tahu tak mana nak pergi serang mana. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kematian, pembunuhan apa semua, kebanyakan yang dibunuh bukan mujahidin pun. Ya betul lah, ada di kalangan mujahidin yang juga terkorban, tapi kebanyakan adalah orang awam. Dan bekas naib Presiden Iran sendiri mengaku, dia kata kalau bukan kerana bantuan Iran, nasib Amerika tak boleh menang dengan Taliban. Sebab tu kalau Iran memang awal-awal kita tolak. Iran ni awal-awal kita tolak. Bahkan Pakistan sendiri pun pada ketika itu memberikan maklumat kedudukan terhadap pejuang Taliban kepada Amerika. Allah sebut, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang dengan sengaja membunuh orang beriman, maka dia kekal dalam neraka. Siapa sengaja bunuh orang beriman, bagi rahsia sengaja, sehingga terbunuhnya orang beriman, sengaja. Namun sebahagian orang dia tak merasakan ayat-ayat ini merupakan ancaman yang keras. Dia tak rasa dah. Dah tak rasa dah. Baik. Maklumat-maklumat yang diberikan kepada golongan kufar oleh orang Islam sekarang sama macam Yahudi pada zaman Nabi. Sama. Macam mana sama dengan orang munafik pada zaman Nabi yang memberikan maklumat kepada orang Yahudi. Kalau dulu zaman Nabi ada puak-puak munafik duk bagi maklumat kepada orang Yahudi yang memusuhi umat Islam, zaman sekarang apa kurangnya? Golongan yang memberikan maklumat kedudukan rahsia umat Islam kepada puak-puak kufar. Kita bukanlah kata kita memusuhi Amerika secara total. Adapun kalaulah buat bom kat tempat di negara Amerika, kita tak setuju. Tapi ini jelas hak tentera yang dihantar untuk membunuh umat Islam. Tentera yang dihantar untuk membunuh umat Islam di Iraq, tentera yang dihantar untuk membunuh umat Islam di Afghanistan, tentera yang dihantar untuk membunuh umat Islam di Syria. Hak ni yang kita duk sebut ni. Bukan kita kata hak di Amerika, tak. Sampai setakat itu jelas permusuhan pun ada orang duk beri kerjasama, beri maklumat, bahkan dilihat berkasih sayang dengan puak-puak kufar ni. Adapun isu strategi itu lain ceritalah. Tapi dengan umat Islam nampak musuh sangat. Oh, yang ni pengganas, hak ni pengganas. Hatta nak bangkit lawan pun pengganas juga. Nak bangkit lawan pun di label pengganas. Baik. Kemudian, dan mereka bersumpah bohong sedangkan mereka tahu. Macam Abdullah bin Nabtal, bila Nabi bagi tahu lagi ada orang yang hatinya sombong, kan? Dia melihat dengan mata syaitan.
Tiba-tiba Abdullah bin Nabtal datang dalam majlis Nabi. Nabi kata dia bohong, dia mengadu pada Yahudi, dia tak mengaku. Bahkan dia sumpah dengan nama Allah. Dia pergi pula, dia keluar, dia pergi panggil kawan-kawan dia, kemudian mai dalam majlis Nabi, bawa ni kawan-kawan aku ni, kan, pakat sumpah belaka tak mengaku. Mereka menjadikan sumpah palsu sebagai benteng mereka. Sumpah palsu sebagai benteng mereka. Kalaulah mereka duk beri maklumat kepada Yahudi, ni salah besar ni. Tapi sumpah tu menjadi benteng. Sumpah tu menjadi benteng. Keselamatan mereka, nak menunjukkan mereka orang beriman supaya mereka tidak dibunuh kerana memecahkan rahsia umat Islam, sanggup bersumpah, sanggup menggunakan sumpah. Baik. Kemudian Allah mengancam golongan ini dengan memperingatkan tentang azab yang keras. Allah menyediakan azab yang keras. A'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Allah telah berjanji akan memberikan azab yang sangat keras kepada golongan ini. Sama ada azab itu akan kena di dunia ataupun azab itu akan kena di akhirat. Kan? Saya dah semalam ada kuliah saya sebut tentang benda ni. Sebab ada orang dia rasa bila dia buat jahat, dia hina Islam, dia lawan syariat, dia rasa dia tak kena apa-apa, dia rasa dia betul. Aku tak kena apa-apa pun. Makin duk lawan Islam, makin duk lawan syariat ni, makin dia duk kata macam-macam, dia takut tak kena panah lintang pun. Dia rasa dia dalam keadaan yang betul. Dia lupa Allah telah memberikan janji, a'addallahu lahum azaban syadida. Allah telah berjanji akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. So jangan rasa selesa. Ada sebahagian orang dia buatlah macam mana pun di dunia ni, Allah tak bagi azab di dunia ni. Allah simpan azab yang sangat pedih untuk di akhirat kelak. Baik. Kenapa Allah nak bagi azab pada mereka? Kerana menjalinkan persahabatan, kesetiaan terhadap puak-puak kufar. Yang ni yang menyebabkan Allah berjanji untuk memberikan azab yang sangat pedih. Baik, kemudian ayat ke-16, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Dan mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang manusia dari jalan Allah, bagi mereka azab yang menghinakan. Mereka ni dia jadikan sumpah ni sebagai benteng, sumpah palsu, supaya mereka tidak dilihat berbohong, supaya mereka dilihat masih Islam lagi. Macam kita sebut tadi ni kan, di negara masing-masing, ni negara umat-umat Islam lah, PBB tangan-tangan mereka yang mengangkat bersetuju dengan resolusi untuk menyerang Iraq. Lalu rakyat di negara mereka rasa, oh baguslah kan, pemerintah kita nak bantu umat Islam di Iraq. Tapi mereka telah lupa bahawa tangan itulah yang telah mengangkat di PBB. Lalu ada segolongan yang menentang. Mungkin ulama kata tak boleh buat macam ni. Yang rakyat ni akan nampak pemerintah dia betul, terutamanya negara Arab ni. Mereka nampak pemerintah mereka betul, mana ulama cakap betul ni nampak salah pula. Kenapa? Kerana pembohongan mereka menjadi camouflage, menjadi pelindung. Kalaulah sumpah palsu mereka sanggup guna, yang lain-lain lebih-lebih lagi ya.
Sumpah palsu guna dengan nama Allah pun mereka sanggup guna, yang lain lebih-lebih lagi. Baik. Kemudian tindakan buruk dan tercela yang mereka lakukan pada gilirannya membentuk pandangan yang negatif terhadap Islam dan kaum muslimin. Lalu orang-orang yang bertindak betul umat Islam, maka dilihat bersalah pula, dilihat sebagai pengganas. Kemudian Allah sebut dalam ayat 17, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian Allah menjelaskan kerugian golongan yang macam ni. Apa kerugian mereka di hari akhirat kelak? Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah sebut esok di akhirat dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan semuanya daripada alam kubur, dibangkitkan daripada alam kubur, alam barzakh. Dia alam disebut alam kubur ataupun alam barzakh ni tak semestinya berada dalam kubur. Kita duk nampak kalau alam barzakh ni mesti dalam kubur, tak. Dia adalah sebuah alam yang lain. Sebagaimana adanya seksa kubur tu ada, tak semestinya dalam kubur. Ia bermakna alam kubur, alam barzakh tu. Contoh, ada tak orang mati tak ditanam dalam kubur? Ada. Tenggelam di laut, cari tak jumpa, meletup atas kapal terbang, hancur terus, mati kena baham harimau, mati kena baham buaya, tubuh dia ada dalam perut buaya, tak tanam dalam kubur. Tapi kalau masa di dunia buat kemungkaran, ingkar dengan perintah Allah, dia kena azab tak? Kena. Walaupun duduk dalam perut buaya, walaupun dah duduk dalam laut, walaupun dah meletup jasad dia di kapal terbang, tak ditanam dalam kubur, tetapi melalui proses azab kubur. Setelah manusia dibangkitkan daripada alam kubur, nanti di mahsyar kelak, semua dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ramai. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, hufatun uratun. Masa tu manusia ni dia tidak berkaki ayam, dia berkaki ayam dan tidak memakai pakaian di mahsyar kelak. Maksudnya kita dibangkitkan tak ada pakai apa-apa. Tok imam ke, ustaz ke, semua tak pakai apa-apa, sehingga menimbulkan, Aisyah tak silap saya, dia tanya tentang, tidakkah nanti akan saling memandang? Pasal tak pakai apa, pakai duk tengok. Agak nak tengok masa tu. Tak tengok dah. Masing-masing duk jaga diri masing-masing. Tak tengok dah. Banyak hadis cerita tentang gambaran di mahsyar. Tentang dekatnya matahari, gambaran, bukan dekat sungguh. Matahari ni mengikut kajian, kalau dengan bumi ni dia dekat seinci pun tak boleh hidup lah kita. Allah maha bijaksana mengatur semuanya. Itu gambaran di mahsyar. Peluh, ada yang Nabi sebut sampai buku lali, ada yang sampai ke beberapa peringkat, sampailah ke dadanya, sampai ada yang hapus. Keadaan dan gambaran yang sangat dahsyat di mahsyar, sangat dahsyat. Masing-masing duk fikir ni, nasib aku apa, kemudian apa lepas ni, dah tak fikir dah. Oh, waktu tu kira dalam keadaan yang sangat sukar, tak fikir dah tak pakai ke pakai.
Saya pernah bagi analogi, bagi analogi supaya mudah faham. Contoh perogol bersiri, perogol bersiri. Bukan senang nak jadi perogol bersiri, bukan calang-calang orang. Dia boleh rogol bila-bila masa. Perogol bersiri ni. Katalah perogol bersiri ni dia pantang tengok perempuan. Tengok perempuan rasa macam nak rogol. Tiba-tiba dia dilanggap oleh lori. Sebahagian badan dia bawah tayar trailer ni, lori. Dalam keadaan yang sakit ni, tiba-tiba ada perempuan cantik lalu, dia peduli tak? Dia tak peduli dah. Dia dalam keadaan yang sakit, dia keadaan susah, dia nak kira selamat lah. Tu baru gambaran dunia. Macam mana di mahsyar? Keadaan manusia yang digambarkan dengan sangat dahsyat. Sehingga kan tak pakai apa pun kira tak peduli dah. Jangan duk buat terkejut lah. Tak peduli dah masa tu. Kita duk fikir apa nasib aku selepas ni, apa nasib aku selepas ni. Itu gambaran mahsyar. So, pada ketika itu, kita masing-masing kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan amal-amal saleh kita di dunia dulu dapat membantu. Kafar yang memusuhi umat Islam ni, Allah tak harta benda mereka, anak-anak mereka tak berguna sedikit pun untuk menolong mereka. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong daripada azab Allah. Dan Allah sebut mereka itulah penghuni neraka dan akan kekal dalamnya. Baik. Kemudian ayat yang ke-18, yauma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya, yakni kepada Allah. Mereka bukan orang musyrik, mereka bukan orang munafik. Mereka bersumpah pada Allah sebagaimana mereka bersumpah padamu. Di akhirat kelak, puak-puak munafik ni Allah bagi peluang mereka bercakap. Allah bagi peluang. Bila Allah bagi peluang mereka bercakap, mereka bersumpah, wahai Tuhan, wahai Allah, kami dulu bukan orang munafik. Allah sebut mereka bersumpah sebagaimana mereka dulu bersumpah kepada kamu di dunia. Sebagaimana orang munafik, dia sanggup bersumpah di dunia, dia akan gunakan sumpah ni di akhirat. Allah bagi peluang bercakap, dia bercakap, dia bersumpah, wahai Tuhan, kami dulu demi Allah kami bukan orang munafik. Baik. Kemudian apa lagi ayat yang Allah lanjutkan? Ayat yang ke-19, Allah ta'istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum. Ni ayat yang 18 tak habis kan? Ala innahum humul kadhibun. Dan mereka menyangka bahawa mereka akan perolehi sesuatu manfaat, ketahuilah bahawa mereka orang pendusta. Allah sebut mereka berdusta, mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana bersumpah kepada kamu di dunia. Mereka menyangka sumpah tu mampu menyelamatkan mereka. Di dunia boleh ya. Sumpah kat orang tak tahu. Kan? Depan umat Islam mengaku orang Islam, mengaku ikut Islam, tapi di belakang mereka menjalinkan hubungan dengan musuh-musuh Islam. Orang yang macam ni bila bersumpah di dunia, laku lah. Kita pun tak tahu, kita nak tuduh dia bukan-bukan pun tak boleh. Tak ada bukti. Jadi sumpah dia tu laku sebab kita tak tahu. Depa ni di akhirat dia nak buat macam sumpah di dunia, nak sumpah dengan Allah, kami dulu bukan orang munafik, tapi sumpah itu tak laku. Allah Maha mengetahui. Sumpah tu dah tak laku dah. Sebagaimana mereka pernah guna di dunia, mereka nak guna di akhirat tapi tak laku dah. Lalu Allah kata apa dalam ayat ke-19 ni?
Allah kata istahwadha alaihim syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizba syaitani humul khasirun. Kemudian tidaklah syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingati Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahawa golongan syaitan itulah adalah orang-orang yang rugi. Allah bagi tahu golongan yang buat hubungan dengan puak-puak kufar yang memusuhi umat Islam ni, Allah sebut puak ni dia telah dikuasai oleh syaitan. Sebab tu bila orang yang telah dikuasai oleh syaitan, dia tak kisah nak bersumpah dengan nama Allah, dia tak takut. Tuan-tuan, sebab tu kadang bila kita yang tak berani nak buat maksiat, kita pelik orang-orang yang buat maksiat. Orang masjid lah umpamanya, kadang dia pelik, pasal apa lah pergi tikam nombor ekor, main judi, dia rasa menyentuh. Sedangkan ada orang yang mereka ini yang Allah sebut istahwadha alaihimus syaitan, mereka ini syaitan telah menguasai diri dia, syaitan dah kuasai dah. Baik, sehingga bila syaitan kuasai, mereka lupa ingat pada Allah. Lupa dah Allah masa tu, sanggup berdusta, sanggup bersumpah palsu. Mereka adalah golongan syaitan. Saya bila sebut hizbus syaitan ni, teringat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia panggil apa? Hizbullah hak Lubnan tu. Dia kata tu bukan Hizbullah, tu hizbus syaitan. Yang tu hizbus syaitan. Syekh Ali As-Sabuni yang meninggal baru ni, tu ulama tafsir terkemuka dunia tu kan, Syekh Ali As-Sabuni. Saya pernah jumpa Syekh Ali As-Sabuni dekat Turki dulu. Dia kata Hizbullah tu itu Hizbul Lat, Al-Lata, bukan golongan Allah, golongan berhala Al-Lata, kata Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Tuan-tuan, sebab ramai orang hak tertipu. Dia ingat Hizbullah tu kan dulu ceramah-ceramah politik ke ceramah, ingat orang duk jual hak stiker hijau kuning tu, hak lambang senapang apa semua, beli lekat kat motor, lekat kat kereta, dengan anggapan ni pejuang Islam. Tak, mereka bukan pejuang Islam, mereka militan Syiah. Mereka adalah pengganas Syiah. Tu duk lawan dengan Yahudi. Tuan-tuan tak tengok hak mereka duk bunuh hak umat Islam? Bukan mereka musuh dengan Yahudi. Dah Allah sebutkan tadi kan, kita dah baca dah. Walaupun mereka menjalinkan hubungan dengan puak-puak musuh Islam, kufar, tapi la ilaha una wa la ilaha una. Tak ke sini, tak ke sana. Tuan-tuan, Allah dah jelaskan dalam Al-Quran, wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka hati-hati mereka bersatu, tetapi hati mereka sebenarnya berpecah belah. So kadang-kadang kita membuat indikator yang salah. Oh tu dia serang, tuan-tuan tahu Hizbullah ni, ataupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebuah hizbus syaitan, dia serang Israel tu dari tapak kawasan Sunni. Sekali kalau Israel balas, hak kena siapa? Puak-puak Sunni ni. Hizbullah telah menghantar puluhan ribu militan mereka ke Syria untuk membantu rejim Syiah Bashar Assad membunuh umat Islam Sunni. Dan puak-puak Hizbullah ni di antara yang ganas. Ramai syabihah.
Di Syria mereka panggil Syabiha ni kira samsing Bashar Assad. Antara yang menjadi Syabiha adalah golongan Hizbullah hak duk seksa umat Islam tu, Sunni di Syria. So nak kenapa betul benda ni? Sebab ramai hak salah faham, ingat Hizbullah tu adalah pejuang Islam. Tak. Kan? Sebab dalam ayat ni sebut Hizbul Syaitan. Teringat Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut itu Hizbullah adalah Hizbul Syaitan. Baik. Jadi golongan yang buat baik ataupun memberikan rahsia kepada puak-puak kufar yang memusuhi umat Islam, memberikan kesetiaan kepada golongan kufar, Allah kata puak ni puak syaitan, Hizbul Syaitan. Golongan ini. Dan Allah sebut golongan syaitan itulah puak-puak yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Dia ketahuilah sesungguhnya para pengikut dan penyokong syaitan, mereka lah orang yang merugi dan binasa. Mereka telah menjual syurga dan menukarnya dengan neraka. Mereka menjual petunjuk dan menukarnya dengan kesesatan. Mereka telah berbohong terhadap Allah dan Nabi-Nya serta bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Mereka rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Kat dunia ni jadi hina. Jadi hina. Tuan-tuan, kekuatan umat Islam kalau kita tengok dalam sejarah, umat Islam berada di tempat tertinggi apabila kita ada kekuatan sendiri. Kita ada izzah. Kita tak bergantung kepada puak-puak kufar. Tuan-tuan tengok Sulaiman Al-Qanuni, salah seorang khalifah dalam Daulah Uthmaniyah. Waktu tu Perancis minta bantuan Uthmaniyah untuk bantu dia lawan dengan Eropah. Minta daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kita sekarang hak umat Islam pergi minta bantuan puak kufar. Jadi masa bukan Emmanuel Macron ni, sebelum ni yang Perdana Menteri Perancis, dia pergi ziarah Erdogan kat Turki. Kemudian masa dia nak tunjuk kata Perancis hebat lah, nak sombong dengan Turki, dengan Erdogan ni. Lala bila penghujungnya Erdogan bagi hadiah, surat Raja Perancis minta bantuan daripada Sulaiman Al-Qanuni ni, Turki ni. Tenung dia. Nak peringat balik sejarah bagaimana kekuatan umat Islam. Bila jatuhnya umat Islam, apabila mereka mula meninggalkan agama, meninggalkan syariat, mula berbaik-baik dengan musuh Islam, mula memberikan kesetiaan kepada musuh Islam, ketika itu umat Islam akan jatuh. Peringatan Allah ni jelas, nak kena berhati-hati. Allah dah bagi dah peringatan untuk kita kembali kepada keagungan umat Islam. Kerana perbuatan-perbuatan ini akan merugikan kita bukan saja di akhirat, dunia lagi rugi dah. Jadi hina. Jadi hina. Baik. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan bincang dalam ayat yang ke-20. Ayat ke-20. So, kuliah akan datang, Syawal lah no. Syawal lah. So Ramadan dah tak ada. InsyaAllah Syawal kita jumpa, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.